Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera murid-murid SMK Sri Garing tingkatan 1 khususnya. Okey, jadi pada pelajaran yang lepas kita telah belajar tentang subtopik 1.4 dan 1.5. Jadi hari ini kita akan belajar 1.3 dan 1.4. Jadi hari ini kita akan belajar 1.5. Okey, sebelum kita masuk 1.5, kita akan membincangkan kita akan membincangkan soalan struktur 1.4. Kita masih lagi di dalam bab 1 ya, mengenali sejarah. Okey, mari semua boleh buka buku nota yang buku latihan kamu masing-masing yang kamu dah salin dan kamu dah cuba jawab. Semak ya. Okey, sumber sejarah amat penting dalam penyelidikan dan penulisan sejarah. Sejarah ditulis berdasarkan sumber sejarah yang membantu kita untuk mengetahui sesuatu peristiwa masa lalu. Senaraikan dua sumber sejarah. Okey. Jadi kita belajar sebelum ni 1.3 sumber sejarah ada dua, sumber primer dan juga sumber sekunder. Okey, seterusnya antara berikut yang manakah merupakan sumber yang asli dan belum ditafsir, diolah atau diterbitkan? Okey, sumber yang dimaksudkan ialah primer, iaitu 1, 2, 4 dan 6. Minta maaf kenapa jadi macam ni? Okey, kenapa sumber 3 tu bukan sumber primer? Kerana itu adalah ensiklopedia. Ensiklopedia adalah ahli sejarah yang tulis semula ke dalam satu buku yang menerangkan fakta-fakta yang sebenar yang sahih lah. Okey, C. Apakah kepentingan penemuan sumber sejarah? Kepentingan penemuan sumber sejarah membantu mendapatkan maklumat bagi membolehkannya membuat tafsiran dan penulisan terhadap sesuatu peristiwa. Jadi penting kita jumpa sumber sejarah untuk kita buat mendapatkan maklumat yang pertama, dan yang kedua ialah membuat tafsiran dan penulisan. Okey, soalan D, mari kita tengok ini. Okey, ni soalan D lah. Kamu ada tulis tu kan? Okey, ni kita nak tengok menggunakan teknik I-Chun. Okey, I isi C contoh, H huraian, U untuk N nilai. I-Chun. Okey, penemuan sumber sejarah seperti artifak arca Buddha dan seramik barang perdagangan dari China di tapak arkeologi di Santubong, Sarawak mampu merungkai semua penyelidikan tentang sejarah Santubong. Bahaskan. Jadi jawapan kamu ni kamu kena bahas. Kamu setuju ke tak dia cakap perjumpaan arca boleh merungkai semua sejarah Santubong? Setuju ke tak? Okey. Jadi jom kita cuba jawab. Bahaskan. Tidak merungkai ataupun kamu kata merungkai? Semua sekali. Okey. Jawapannya penemuan sumber sejarah di tapak arkeologi di Santubong, Sarawak tidak merungkai. Kenapa bahaskan ni tak hilang pula dah? Okey. Tidak merungkai semua penyelidikan tentang sejarah Santubong. Pandangan saya, okey, I yang pertama apa? Penyelidikan sejarah. Sebab isi mesti kita kena cakap tentang bidang-bidang yang ada dekat dunia ni lah. Jadi penyelidikan adalah satu bidang. Penyelidikan sejarah perlu dibuat daripada penemuan dari, bagi contoh sikit, tapak arkeologi dari China juga. Maksudnya kalau tak jumpa dekat Sarawak je, tak semestinya dapat merungkai semuanya. Macam tu.
Hal ini kerana hurai. Perbandingan dapatan dan perbezaan tafsiran perlu dijalankan. Untuk apa? Untuk merungkai sejarah santubong agar bagi nilai sikit. Carilah nilai yang sesuai agar iktibar dapat diambil. Boleh? Perbandingan dapatan dan perbezaan tafsiran kita akan belajar dalam sikit dalam next subtopik, next slot ya, bukan slot sekarang. Oh, tu dia baru keluar. Okey, ini untuk kamu salin nanti. Okey. Sekarang kita dah habis berbincang untuk slot lepas. Mari kita masuk slot hari ini iaitu 1.5 penyelidikan dalam sejarah. So, make sure kamu boleh nyatakan 3 kaedah penyelidikan sejarah hari ini. Okey, jadi inilah kaedahnya yang kamu kena nyatakan di akhir pelajaran. Okay, yang pertama, kaedah bertulis. Kajian tentang sesuatu peristiwa daripada maklumat pada sumber yang dipahat ataupun ditulis. Yang ketuk-ketuk tapi tulisan lah. Tak kisahlah tulisan kuniform ke apa ke. Okey, kemudian kaedah lisan. Kaedah lisan ni dapat maklumat daripada temu bual dengan tokoh-tokoh ataupun orang sumber lah. Kaedah arkeologi pula, kaedah yang digunakan secara saintifik untuk mencari maklumat sejarah daripada bahan tinggalan sejarah. Okey. Okey, mari kita tengok kaedah bertulis. Mengenal pasti sumber bagi sesuatu peristiwa, tokoh atau institusi. Okey, ini cara pertama untuk kaedah bertulis. Yang kedua pula, dapatkan dan sahkan sumber bertulis itu. Betul ke ni? Dapatkan. Yang ketiga, kumpul dan simpan sumber yang diperoleh. Simpan betul-betul, kumpul. Kemudian kita gunalah alat yang sesuai untuk kita type ke, dokumenkan ke macam mana. Kemudian kita boleh buat analisis lah. Ini contoh analisis. Analisis ada macam-macam. Graf ke, data ke, kalau sejarah pun macam-macam jugalah. Okey, ini pula proses kaedah lisan. Tahap pertama, persediaan, menentukan tokoh, menentukan skop atau perkara yang akan ditemu bual, memilih soalan yang bersifat pendekatan sejarah. Okey, tahap kedua, rakaman temu bual. Buat rakaman. Membuat persediaan lengkap dengan mengetahui sebanyak mungkin perkara yang dikaji, terutama dengan meneliti sumber bertulis dahulu. Kaji dulu sumber yang bertulis kaedah yang sebelumnya, barulah kita boleh temu bual ni lah. Jangan main hentam je temu bual tu, tak tahu nak tanya apa. Faham tak? Maksudnya kita fokus. Okey, kita jumpa dengan orang yang betul lah ni. Jangan nak tanya merepek-merepek pula. Okey, dan yakinkan tokoh untuk beri kerjasama dan hargai tujuan pengkajian. Dan yang ketiga, step memproses rakaman. Kamu rakam tu kena record lah. Jangan main hentam saja. Okey, buat senarai, salin, sunting rakaman, nilai fakta-fakta dengan sumber bertulis, simpan rakaman dengan baik. Baru keluar adik-adik kita. Okey. Seterusnya proses, kaedah yang ketiga. Kaedah arkeologi. Okey, pertama sekali kena buat perancangan grid. Sebelum kerja ekskavasi, setiap petak diberikan nombor rujukan. Siapa pernah melukis guna petak grid? Kamu lukis mata ada grid kan? Petak sini, petak sini, petak. Okey, untuk cari gali ada proses dia pun sama juga, buat petak grid dan tulis nombor. Okey, petak 1 apa maklumatnya? Untuk rujukan senang. Okey, kita jumpa tulang ni dekat petak 1 ke petak 50. Contohnya macam tu. Seterusnya, menandakan kawasan berdasarkan plan. Kita dah buat plan dekat kertas atau dekat laptop ke apa. Tandakan pada tempat kejadian. Kemudian, ekskavasi dengan mencatatkan semua penemuan.
ekskavasi ni macam cari gali lah. Proses cari tu. Okey, bahan tinggalan sejarah yang ditemukan melalui kaedah gali atau ekskavasi, maksudnya kaedah arkeologi lah. Okey, arkeologi juga memelihara dan memulihara tapak arkeologi agar warisan ini dapat dinikmati oleh generasi seterusnya. Kalau kita jumpa satu tapak, bukan artifak macam candi-candi tu, kita pelihara dan pulihara, jangan kita musnahkan dia. Dan usaha penyelidikan dan langkah mendapatkan pengiktirafan daripada UNESCO. What is UNESCO? The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Ini ada ramai founder dia lah. Turki, Amerika, France, Perancis dan ramai lagi. Kamu boleh Google untuk info yang lebih. Proses kaedah arkeologi. Proses yang pertama, pemunggahan dan pengisihan. Punggah dan sisihkan. Ni bahagian apa, ni apa, jenis apa ni? Sisihkan. Ikut jenis dia, ikut lapisan tanah dan sebagainya. Yang kedua, bersihkan dengan berus-berus yang lembut, dengan ahli pembersihan tahulah, dengan cara yang teliti sungguh-sungguh. Ketiga, pengkatalogan. Katalogkan. Okey, mungkin boleh nyatakan nombor pengenalan dia. Okey, jumpa tulang ni kita nak nomborkan dia D21. Jumpa tulang ni pula M51, ikut kategori sebab sebelum ni pernah jumpa D20. Macam tu ikutlah ya. Berdasarkan mereka lah. Okay. Penganalisisan bagi mendapatkan maklumat tentang sesuatu artifak. Bagi mendapatkan maklumat. Analisis. Mana sumber-sumber pernah dijumpai, apa kaitannya dengan sekarang dan sebagainya. Arkeologi di bawah air. Kaedah saintifik tentang sejarah peninggalan manusia yang terdampar di dasar laut, sungai atau tasik. Kapal dagang melalui laluan laut. Okey, teknik cari gali di daratan telah diubah suai untuk kegiatan di dalam air. Bagi sesuai. Ubah suai sikit tapi guna kaedah yang lebih kurang. Sebab kita nak masuk dalam air kan, banyak benda yang kurang tumpat akan terapung, yang lebih tumpat akan tenggelam, so kena sesuaikan. Kemajuan teknik ekskavasi dalam air sentiasa berkembang. Ada je cara-cara teknologi lebih diperbaharui, so kita boleh guna untuk cari gali dalam air. Segala khazanah warisan kapal yang karam. Kapal ni kan dia kurang tumpat daripada air, tapi apabila menyebabkan jisim dia bertambah, dia akan tenggelam dan karam. Perlu dikaji dan direkod. Kes rosak, curi, jual artifak kapal karam ni kan isu dunia yang dibincangkan di UNESCO, maksudnya dunia punya lah, bincangkan dalam United Nations. Okey, di Malaysia, arkeologi bawah air merupakan bidang kajian baharu dan semakin mendapat perhatian. Maksudnya dekat overseas tu memang dah giat dah ni arkeologi dalam air ni. Tapi dekat Malaysia baru dan semakin mendapat perhatian sebab kita pun banyak juga khazanah bawah air. Okey, Jabatan Warisan Negara dan beberapa buah universiti awam seperti Universiti Malaysia Sabah berperanan terhadap pembangunan bidang arkeologi bawah air. Okey, ini adalah cara-cara arkeologi bawah air. Okey, yang pertama sekali, grid ekskavasi untuk merekod lokasi hasil penemuan dengan tepat. Buat grid macam tadi. Grid. Petak-petak. Okey. Kena buat betul-betul. Tepat betul-betul. Yang kedua, peralatan menyelam yang membantu ahli arkeologi bekerja di dalam air. So, semestinya mereka akan dapat training dulu dah dalam air. Macam nak menyelam, macam nak turun. Ada cara dia kan? Kan ada orang tak pandai, tak turun-turun. Ataupun tak naik-naik. Okey. Jadi itulah alat-alatnya segala macam. Dan kemudian fotografi di dalam air untuk merekod butiran ekskavasi semestinya sangat penting. Dan ahli arkeologi menggunakan paip udara untuk menyedut endapan yang menutupi hasil penemuan. Guna
penyedut udara. Faham? Bagi beralihlah enapan tu kan. Kalau dekat darat, habuk-habuk tanah-tanah. Dekat air, enapan terenap. Tu kita. Okey. Dan artifak diletakkan di atas bekas dan diangkat ke permukaan air dengan menggunakan beg seperti belon berisi udara untuk bagi ketepatan yang rendah daripada air, so dia boleh naik. Dan itu sahaja pelajaran kita untuk penyelidikan sejarah. Jadi cuba jawab sekejap, apakah kaedah-kaedah penyelidikan sejarah yang kamu belajar hari ini? Yang pertama, kaedah. Yang kedua, kaedah. Dan yang ketiga, kaedah. Okey, jawab sendiri. Okey. Ini adalah soalan kebat yang kita akan bincangkan pada slot seterusnya. Nanti saya akan bagi pada lampiran untuk kamu salin dengan lebih mudah. Pelbagai langkah boleh diambil dalam usaha memelihara warisan negara kita. Bahaskan. Ada langkah-langkah dia. Macam mana kita nak jaga warisan? Macam mana Melaka tu dijaga? Cantik. Siapa pernah pergi Melaka? You naik cruise, you tengok. Wah, banyak lagi yang dipelihara. Macam mana cara-caranya? Bahaskanlah. Ataupun ada yang kamu tak setuju, Malaysia ni macam ni lah, tak jaga sangat. Komen. Bahaskan. Dan soalan kebat yang kedua, kaedah penyelidikan penting dalam menentu sesuatu peristiwa sejarah. Bincangkan. Penting ke kaedah penyelidikan 3 yang kamu belajar tadi? Bertulis, lisan dan juga arkeologi untuk menentukan peristiwa sejarah? Oh, tak penting? Apa penting? Sila jawab. Bincangkan Itu sahaja. Terima kasih di atas perhatian dan kesungguhan kamu. Saya rasa saya bersungguh jugalah. Jadi saya harap kamu juga bersungguh-sungguh. Jangan ambil sambil lewa sahaja. Sejarah ini memberi banyak iktibar pada kita. Sejarah ini mengajar kita untuk tidak mengulang kesilapan. Sejarah ini juga membantu kita faham lebih baik lagi untuk perkara-perkara yang akan datang ataupun tengah berlaku sekarang ni. Jadi belajar sejarah itu sangat penting untuk kita kenal asal-usul kita. Terima kasih.